Hai guys, so episod seterusnya untuk Apa Cerita. This time around dia ada unik sikit sebab special, sebab kita akan bersama-sama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sempena setahun Hala 7 SMJ. Tapi saya pergi sampai Tembara River Cruise ni bukan berkesorangan. Ada kawan, kita bersama dengan Randy dan juga Sophie aka Pujija. Sorry, siapa kamu tadi? Bagus. Thank you, Ferris. Yeah. Jemput kami. Okay. Ferris pula. No problem. Ferris pun boleh juga. Ferris lah. Okay. So kamu sudah ready dengan soalan-soalan Cipu Mas untuk siang? Apakah bukan di sini lah. Di Sana, ya. Okay. Ikut kami. Di dalam. Apa Cerita siri khas ini akan terbagi kepada 3 episod, di mana di episod pertama ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan bercerita tentang latar belakang beliau, terutamanya kisah-kisah beliau membesar di Pekan Tuaran. Mari kita dengar. Terima kasih banyak-banyak kerana menjamu ataupun membawa kami melawat sempena kita mau buka juga border kita. Ini lawatan yang sudah 2 tahun tertunggak tidak bercuti di mana-mana ke Ketuaran ini sendiri. Saya pasti ini kawasan permainan Datuk Seri kan daripada kecil, zaman-zaman kecil. Ya. Okey Datuk, mungkin sebelum kita cerita pasal Hala 7 SMJ, benda-benda serius, mesti ramai yang mau tahu juga Datuk Seri grow up membesar di sini. Cerita zaman remaja kanak-kanak tu Datuk Seri. Ya, saya lahir dari keluarga yang susah. Anak orang kampung. Arwah bapa saya ialah seorang petani kecil-kecilan, mengusahakan sawah padi untuk hidup. Dan keadaan pada waktu itu memang kita tahulah sebagai anak orang kampung duduk di ataupun lahir di satu perkampungan yang agak terpincil pada waktu itu dari segala bentuk kemudahan asas. Belum ada jalan raya yang baik. Tentu sekali bekalan air pipe bersih tidak ada, elektrik pun tidak ada. Jadi itulah kehidupan saya sebagai anak orang kampung yang saya anggap susah pada waktu itu. Jadi memang cabaran begitu besar. Saya bersekolah pun sekolah rendah di kampung saya sendiri, sehingga saya tamat darjah 6 di SK Kampung Serusup. Jadi sekolah pun pada waktu itu tahun 60-an memang sekolah bukan macam sekarang lah. Sekolah atap, sekolah kampung lah. Jadi di sanalah saya dapat pendidikan awal saya. Saya pergi sekolah menengah pun mula-mula di SMK Tuaran. Pada tahun 1967 masuk Bridge 1. Dulu masih ada Bridge 1, Bridge 2, baru masuk pergi Form 1. Jadi saya sekolah di SMK Tuaran pada waktu itu, sekarang dikenali sebagai SMK Badin. Saya waktu itu memang bagus saya punya keputusan, rajin, apa semua. Kalau saya tidak silap, saya dapat 15 unit waktu itu. Tahu kan tak 15 unit apa? Itulah tu. Macam kita akan kredit kan. Tapi saya cuba fokus sekarang. Kan macam 15 okey lah apa? 15 unit. Lepas tu Straight A lah betul. kerana di SMK Tuaran waktu itu hanya sampai tingkatan 3 saja. Dia tiada tingkatan 4 dan 5. Saya pindah ke sekolah menengah St. John Tuaran. Sampai tingkatan 5. So pada tingkatan 5 saya kerjalah kerana keadaan kehidupan keluarga yang susah, yang miskin. Saya kerjalah. Banyak pengalaman ataupun kerja-kerja yang saya lalui. Jadi semua ini memberi pengajaran ataupun pengalaman kepada saya. Begitu. Apa antara lepas tingkatan 5 itulah antara pekerjaan-pekerjaan Datuk Seri pernah Ya, ada beberapa kerja yang saya ikuti ataupun saya kerja. Satunya saya pernah bekerja sebagai JAA, Junior Assistant Agriculture dulu di Tuaran. Beberapa bulan selepas itu menjadi kerani di Lembaga Tabung Getah Sabah di Ibu Pejabat.
Selepas itu saya juga pernah menjadi seorang guru di Cikgu, di SMK Kulu. Dulu nama dia SMK Kulu, belum lagi SMK Tun Fuad. Jadi beberapa bulan juga di sana, saya ingat lebih kurang 3-4 bulan. Saya memohon satu kerja di RTM. Di RTM saya kerja 1 tahun setengah sebagai orang juruheba lah waktu itu. Tapi juruheba dulu kau tahulah, bukan sehebat juruheba sekarang. Saya kerja saja dengan semua apa dia punya kelengkapan mesin apa semua yang tidak secanggih sekarang. Jadi selepas itu saya menjadi penolong pegawai pembangunan daerah di Tuaran, dan saya bertugas di Tuaran selama hampir 6 tahun sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat, dan saya berjaya mendapat sarjana muda sains dalam bidang Community Economic Development dan Human Service daripada New Hampshire College di Amerika. Jadi masa tu kan Tok, macam mana Datuk boleh terlibat secara langsung dalam bidang politik seterusnya? Pernahkah terfikir jadi ketua menteri? Sebenarnya saya tidak pernah terfikir atau bermimpi menjadi seorang ahli politik. Jauh sekali menjadi wakil rakyat, menjadi menteri dan menjadi ketua menteri sekarang ini. Saya tidak pernah terfikir. Yang ada di dalam pikiran otak saya ialah menjadi seorang pegawai kerajaan untuk menyara hidup keluarga dan anak-anak saya, itu saja. Saya tidak pernah terfikir itu, politik itu. So, balik daripada Amerika, saya bertugas sebagai penguasa custom di Tawau. Pada hujung tahun 1986. Hujung 1986 sehingga 1990 bulan Mei. 3 tahun lebih saya jadi penguasa custom. Dan selepas itu, kenapa saya jadi orang politik? Mungkin tertulis begitu. Saya dipanggil oleh Allahyarham Tun Mustafa. Saya bilang, saya tidak mau, kerana bagaimana orang yang jaga USNU pada waktu itu punya perasaan. Saya dapat memperkenalkan satu Hala 7 kerajaan yang dipanggil Hala 7 Sabah Maju Jaya. Nantikan episod seterusnya Apa Cerita edisi setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri.